Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib bil isyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi bersama-sama kita membaca, mendengar hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa tuan-tuan, kita akan menyambung pembacaan matan Al-Arba'in Al-Aziziyah ataupun 40 hadis perihal zaman kini. Baik, tuan-tuan yang dah masuk, bolehlah tolong share, tolong like. Mudah-mudahan kita dapat sebarkan manfaat yang ada pada malam ini kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Baru dua orang live ni kan. Tak apa tuan-tuan, mungkin dia ada yang tengok lepas ni ke kan. Sepatutnya kita live pukul 9.10, tapi hari ni buat awal sikit kan. Tak apa, kita teruskan sahaja sementara menunggu yang lain masuk. Jadi pada minggu yang lalu kita dah bincang berkenaan dengan hadis ke-30 tentang hawa nafsu yang akan berlega, yang akan menguasai diri manusia sehingga menyebabkan seseorang itu tidak mampu lagi untuk membezakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dia dah tak kira lagi dah di antara perkara yang halal ataupun yang haram. Sebab apa? Sebab hawa nafsu telah menguasai dirinya. Hawa nafsu telah merebak di dalam dirinya, di dalam sanubarinya. Seperti mana penyakit rabies yang menguasai tubuh manusia, yang tersebar melalui urat, melalui saraf manusia. Maka seperti itu kata Nabi SAW akan terjadi kepada satu kaum daripada umatku, yang mana diri mereka akan dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu akan menjala di dalam setiap saraf-saraf tubuh badan mereka. Baik, hadis ke-31. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada halaman 147. Baik. Hadis ke-31. Hadis berkenaan dengan zaman di mana orang hanya menghafal Al-Quran, orang hanya menjaga bacaan Al-Quran, dia sibuk duk jaga bacaan Al-Quran, duk sibuk dengan tarannum, duk sibuk dengan menghafal Al-Quran, tetapi malangnya mereka mengabaikan hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tarannum, dengan bertajwid itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apabila kita menghafal Al-Quran tetapi kita tidak menjaga hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kita melanggar perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita hanya semata-mata kita menghafal Al-Quran tanpa kita faham tentang isi Al-Quran. Sedangkan yang utamanya adalah kita memahami apakah isi kandungan di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kan. Kalau ada masalah suara ataupun tak clear boleh bagi tahu ya. Jadi insya-Allah mungkin kelas kita ni tuan-tuan adalah kelas yang terakhir ataupun kedua terakhir. Ya, sebab sepatutnya kelas ni dah tak ada dah habis dah. Kerana sebab tertentulah saya tidak boleh lagi menyambung pengajian ini sepatutnya. Tetapi kita cuba juga habiskan kitab ni sayang sebab kita tinggal beberapa hadis lagi, lebih kurang dalam 10 hadis. Hadis pun pendek-pendek. Jadi sayang kalau kita tak habiskan, kita tak khatamkan. Dan insya-Allah dalam hari ni ataupun minggu depan kita cuba khatamkan kitab ini dan insya-Allah kita akan ijazahkan kitab ini yang saya ambil daripada anak pengarang sendiri, iaitu Sayyid Abdul Mu'in bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau ada tulis prakata pendahuluan di dalam kitab ini. Kalau tuan-tuan buka pada awal kitab ni, ada pendahuluan daripada anak dia sendiri, itu Sayyid Abdul Mu'in bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, yang sanad beliau ambil daripada ayahnya sendiri. Baik, hadis ke-31. Kita baca matan dia dulu tuan-tuan. Kita ambil barakah daripada matan ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun yata'allamuna fihi al-Qur'an yajma'una hurufahu wa yudayyi'una hududahu wailul lahum mimma jama'u wa wailul lahum mimma dayya'u. Maksudnya daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman yang mana mereka pada zaman itu akan mempelajari Al-Quran. Malangnya mereka hanya mengumpulkan, yakni menghafal huruf-hurufnya, namun mengabaikan hukum-hukumnya. Celakalah bagi mereka daripada apa yang mereka kumpulkan. Yakni celaka itu daripada Al-Quran. Al-Quran melaknat mereka. Mereka menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi malangnya yang sepatutnya hafalan dan bacaan itu mendapat pahala, yang sepatutnya hafalan dan bacaan itu menjadi syafaat pada hari akhirat, tetapi disebabkan mereka melanggar hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, perundangan yang telah diputuskan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka langgar, maka akibatnya Al-Quran melaknat diri mereka. Dan kata Nabi SAW, dan celakalah bagi mereka daripada apa yang mereka abaikan, yakni daripada Al-Quran ataupun daripada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyah. Baik. Kita tengok sikit tuan-tuan tentang hadis ini, tentang Nabi SAW bagi tahu orang yang menghafal Al-Quran tetapi malangnya hafalan dia itu menyebabkan dia dilaknat oleh Al-Quran. Jadi hafalan Al-Quran itu adalah merupakan perkara yang sangat dituntut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat dituntut untuk menghafal Al-Quran. Bahkan Allah sebut di dalam Al-Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan demi sungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Terdapat banyak sekali tuan-tuan tentang hadis, tentang ayat kelebihan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, kemuliaan orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan yang menghafal Al-Quran. Dalam hadis lain Nabi kata, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka itulah orang yang sebaik-baiknya. Bahkan ada hadis yang jelas, Nabi memberikan keutamaan, kelebihan kepada orang yang menghafal Al-Quran. Antaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana wastadhharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihi al-jannata wa syafa'ahu fi 'asharati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahu an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran wastadhharahu, yakni makna dia apa? Maknanya an zahri qalbi, dia menghafal Al-Quran di dalam dadanya.
Sehingga bila disebutkan tentang Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia tahu, dia boleh sambung ayat tersebut. Maka ini maknanya wastadharahu. Dia menjadikan Al-Quran an dhahri qalbihi, daripada dalam hatinya. Bila tanya, dia boleh sebut dengan mudah. Maka makna kepada orang yang menghafal Quran dengan sebaiknya. Fa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Dan orang yang menghafal Al-Quran ini bukan semata-mata dia menghafal Al-Quran, tetapi dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Lalu kata Nabi SAW, adkhalahu Allahu bihil jannah wa syafa'ahu fi 'asharati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Kata Nabi SAW, apabila seseorang itu menghafal Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga dan diberikan kepadanya kelebihan, iaitu memberi syafaat kepada 10 orang daripada kalangan ahli keluarganya, yang mana 10 orang itu telah diwajibkan bagi mereka neraka. Maksudnya apa? Ahli keluarga dia tu orang ahli neraka dah, confirm dah nak masuk neraka. Tetapi disebabkan ada daripada ahli keluarganya yang menghafal Al-Quran, lalu orang yang menghafal Al-Quran ini Allah berikan kepadanya kelebihan, kemuliaan untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarganya yang nak masuk neraka tadi. Lalu terselamatlah mereka. Begitu juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa waliduhu tajan yawmal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya walau kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadha. Kata Nabi SAW, sesiapa yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkan isi daripada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya ataupun dipakaikan kepada kedua ibu bapanya mahkota pada hari kiamat nanti. Yang mana mahkota itu bersinar seperti sinaran matahari. Ini kelebihan yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi walaupun kedua hadis ini merupakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tetapi seperti yang kita sebut pada awal perbincangan dan kita telah sebut berulang kali, bahawa hadis yang dhaif boleh diguna pakai di dalam fadailul a'mal. Dan ada hadis yang sahih yang jelas menjelaskan tentang kelebihan orang yang membaca Al-Quran dan kelebihan orang yang menjaga Al-Quran serta menghafalnya. Antaranya hadis yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha daripada Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran wa huwa hafizun lahu, dan dia menghafal. Sebahagian ulama hadis mengatakan bahawa hafizun lahu ini maknanya dia menghafal Al-Quran tersebut. Dia baca dalam keadaan dia hafal Al-Quran tersebut. Ada sebahagian lagi mengatakan bahawa hafizun lahu ini maknanya dia menjaga bacaan Al-Quran itu dengan sebaiknya. Maka kata Nabi SAW, mereka ini bersama dengan para malaikatul mukarramin, para malaikat yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan kedudukan orang yang menghafal Al-Quran. Tetapi dalam hadis ini sebut dengan jelas bahawa mereka itu mestilah dengan syaratnya, kalau nak dapat kemuliaan, memberikan syafaat kepada 10 orang ahli keluarga, ataupun dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota yang bersinar, ataupun berada pada kedudukan para malaikah, maka mereka itu mestilah bukan sekadar mereka menghafal, bukan sekadar mereka membaca, tetapi mereka memahami dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Sekiranya tidak, maka itulah seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 124. Allah kata, "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Maka orang yang sekadar dia membaca dan menghafal Al-Quran tanpa dengan dia mengamalkan isi Al-Quran, itu adalah seumpama mereka berpaling daripada perintah-perintah Allah, yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan mereka itu, waman a'rada, dan sesiapa yang berpaling ingkar daripada ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Allah Subhanahu wa taala
mengatakan bahawa mereka yang ingkar, berpaling daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, maka bagi mereka itu kehidupan yang sempit dan kamilah yang menghimpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bukan sekadar Allah sempitkan kehidupan dia, sempitkan kehidupan ni makna dia apa tuan-tuan? Bukan sekadar sempit daripada rezeki, tetapi sempit daripada segenap segi. Daripada hati kita tak pernah rasa tenang. Sebab apa? Sebab kita berpaling daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita sentiasa susah. Makan tak cukup, hati tak pernah gembira, anak-anak tak berjaya. Sebab apa? Sebab kita berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar itu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan buta. Lantas mereka akan berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta, lalu mereka mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sedangkan ketika kami masih hidup, kami berada dalam keadaan yang celik. Mata kami sihat, boleh memandang. Tetapi kenapa apabila kami dibangkitkan engkau pada hari kiamat ini, mata kami dibutakan, ya Allah? Jawapannya apa? Kerana mereka berpaling daripada ajaran Al-Quran. Mereka berpaling daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu disebabkan itu mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti dalam keadaan buta, wal iyadu billah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tidak dibangkitkan dalam keadaan buta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk tidak berpaling daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quran juga tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan. Allah mengumpamakan mereka yang hanya mengetahui isi Al-Quran, mereka yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak mengamalkannya, tidak mempraktikkan isi kandungan Al-Quran itu, seperti himar, seperti keldai yang membawa kitab-kitab. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, "Mathalul ladzina hummilut Taurat, thumma lam yahmiluha, kamathalil himari yahmilu asfara." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Nabi Muhammad itu telah pun diterangkan dalam kitab Taurat, tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya. Maka bandingan orang-orang Yahudi yang ditanggungjawab dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul bendela kitab-kitab besar sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Allah Subhanahu Wa Taala memperumpamakan keadaan golongan Yahudi yang mana mereka membaca kitab Taurat. Mereka tahu tentang Nabi SAW yang merupakan utusan Nabi yang terakhir. Mereka tahu kerana disebutkan dalam kitab Taurat, tetapi mereka berpaling. Maka Allah umpamakan mereka seperti keldai yang hanya membawa kitab-kitab, tapi mereka tak tahu pun apa isi di dalam kitab tersebut. Maka seperti itu jugalah mereka yang menghafal Al-Quran. Sekadar dengan hafalan, tulis dekat title, saya hafiz Al-Quran. Hujung nama letak Al-Hafiz, orang yang menghafal Al-Quran. Tetapi hakikatnya, kehidupan dia tidak menunjukkan sebagai akhlak Al-Quran. Kehidupannya menyanggah dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka mereka itu, begitulah seperti keldai yang hanya membawa kitab-kitab dan dia tidak mampu untuk membaca, memahami kitab tersebut dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW melaknat orang yang berilmu, yang dia tahu tentang isi kandungan Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkannya. Kata Nabi SAW, "Wailun liman lam ya'lamu marrah, wa wailun liman 'alima wa lam ya'mal sab'a marrat." Kata Nabi SAW, celakalah bagi mereka yang tidak mengetahui sekali. Orang yang tak tahu itu sekali, celaka dia. Tetapi orang yang dia tahu tetapi dia tidak beramal, maka 7 kali celaka baginya. Berganda-ganda laknat daripada kata sayati ala test. Okey ke tuan-tuan? Terputus. Ada sabotage daripada Facebook. Facebook marah. Kita sebut tentang Yahudi agaknya kan. Langsung
di hole-nya. Dah okey ke tuan-tuan? Boleh bagi respon sikit? Kan saya bercakap seseorang je kan. Seronok seseorang je tapi tak ada yang mendengar. Dah okey ke? Baik. Okeylah tu ya. Kita sambung tuan-tuan tentang orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran tetapi mereka tidak mengamalkannya. Maka itu dah sebut perumpamaannya seperti keldai yang membawa kitab-kitab. Dia hanya bawa sahaja, hanya ada di dalam dadanya. Tetapi kehidupan dia tidak mempraktikkan isi kandungan Al-Quran. Akhlak dia tidak menunjukkan tentang akhlak Al-Quran. Dan perkara ini telah dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi zaman al-Qur'anu fi wadin wa hum fi wadin akhar. Kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia satu zaman yang mana Al-Quran pada satu lembah dan mereka ini yang menghafal Al-Quran ini pada lembah yang lain. Dia hafal Al-Quran tetapi Al-Quran itu dipinggirkan dalam kehidupannya. Al-Quran hanya dihafal tetapi tidak diamalkan dalam kehidupannya. Bahkan tuan-tuan, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan perintah yang ada di dalam Al-Quran, mereka inilah antara orang yang terawal akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mana kata Nabi SAW, "Az-zabaniyatu asra'u ila fisqatil qurra minhum ila ibadatil awthan." Kata Nabi SAW, Az-zabaniyah, malaikat zabaniyah, malaikat yang menjaga neraka, malaikat yang akan menarik orang masuk ke dalam neraka. Maka dia akan menarik orang yang fasik daripada kalangan mereka yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, berbanding daripada orang yang menyembah berhala. Orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan intipati daripada Al-Quran, itu akan lebih awal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding daripada penyembah berhala. Kemudian kata Nabi SAW, mereka yang membaca Al-Quran ini akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya, ya bada'u bina qabla abadatil awthan. Mereka tanya, mula daripada kami, sedangkan orang yang menyembah berhala itu dikemudiankan. Maka dikatakan kepada mereka ini, laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Tidak sama dengan orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Orang yang menyembah berhala itu dia tak tahu, tak apalah. Tetapi engkau ni tahu, tetapi engkau tidak mengamalkan. Engkau hafal Al-Quran, tetapi engkau melanggar hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan hadis ini disokong dengan beberapa syawahid yang lain. Antaranya sebuah hadis yang dikenal oleh Al-Imam Tirmizi, hadis yang masyhur tentang 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan panggil mereka. Yang pertama, rajulun jama'al Quran. Seorang lelaki yang menghafal Al-Quran. Wa rajulun yaqtatilu fi sabilillah. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, wa rajulun kathirul mal fayaqulu Allahu lil qari. Yang ketiga adalah lelaki yang banyak harta. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada al-qari tadi, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, ala muallimuka ma anzaltu ala rasuli. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepadanya, ala muallimka ma anzaltu ala rasuli. Bukankah aku telah mengajarkan kepada engkau, memberikan engkau faham tentang Al-Quran, tentang apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Qala bala. Lalu orang yang menghafal Al-Quran, yang membacakan, kata, ya benar ya Allah. Lalu Allah tanya, فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ قَالَ كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. Maka kata orang yang membaca Al-Quran ini, apabila Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan dengan apa yang telah aku ajarkan kepada engkau daripada apa yang diturunkan kepada Rasulku? Maka orang yang membaca Al-Quran tadi, yang menghafal Al-Quran itu, dia kata apa? Ulimtu qala kuntu aqumu bihi ana al-lail. Aku membacanya pagi, petang, siang, malam. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kau penipu, kau pembangak. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Malaikat pun sambung lagi, kadzabta, penipu, pembangak.
wa yaqulu lahu Allahu bal aradta ay yuqalu fulanun qari'un faqad qila dhalika. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bukan membaca Al-Quran kerana aku, engkau bukan menghafal Al-Quran kerana aku, tetapi engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran semata-mata untuk engkau digelar sebagai qari. Qari, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Engkau hanya menginginkan kedudukan di sisi manusia, dipanggil sebagai hafizul Quran, pembaca Al-Quran, qari Negeri Sembilan contohnya, qari Selangor contohnya, qari antarabangsa contohnya. Faqad qila dhalika, dan kau dah dapat pun gelaran tu, kau dah digelarkan sebagai qari, kau dah digelarkan sebagai hafizul Quran. Kemudian sehingga akhirnya dalam hadis ini kata Nabi SAW, thumma daraba Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW menghentak kedua betis Nabi, kedua paha Nabi SAW dengan mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ulaika thalathatu awwalu khalqillahi tusa'aruhu bihimun nar yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang merupakan perawi yang meriwayatkan hadis ini, kata Nabi SAW, ulaika thalatha, mereka tiga orang tadilah wahai Abu Hurairah, makhluk pertama yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, wal a'yadu billah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya Al-Quran itu menjadi syafaat kepada kita. Sepatutnya Al-Quran yang kita hafal, yang kita baca itu menjadi pelindung kita pada hari akhirat. Tetapi disebabkan kita tidak menjaga hukum-hukum yang ada di dalamnya, kita tidak mengamalkan apa yang kita hafal, apa yang kita baca, maka akhirnya Al-Quran itu melaknat diri kita seperti mana disebutkan oleh Nabi SAW. Kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Kata Nabi SAW, betapa ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran itu melaknat dirinya. Dan Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah hanya beliau menggunakan sebuah hadis yang menarik, yang mana dalam hadis ini menggambarkan tentang orang yang menghafal Al-Quran tetapi tidak mendalami ilmu agama menyebabkan dia fasik. Orang yang hanya semata-mata dia hafal Al-Quran. Hari ini banyak tuan-tuan di sekolah-sekolah tahfiz terutamanya, yang kita hantar anak kita kepada sekolah tahfiz, kita kena pastikan anak kita bukan semata-mata menghafal Al-Quran. Ataupun kalaulah di sekolah tersebut hanya ada hafalan Al-Quran, tidak ada pembelajaran tentang isi Al-Quran, tentang hukum-hukum Al-Quran, tentang hukum fiqh, tentang ilmu akidah, maka bila habis hafal Al-Quran, kena hantar anak kita pergi pula masuk sekolah yang mengajar tentang ilmu akidah, ilmu fiqh, tentang ilmu tafsir. Supaya apa tuan-tuan? Supaya anak-anak kita bukan semata-mata mereka menghafal Al-Quran, tetapi mereka juga faham tentang apa yang mereka baca, apa yang mereka hafal, dan sekaligus mereka boleh mengamalkan tentang apa yang mereka hafal. Dan perkara ini kita sebut tadi tentang orang yang fasik. Apabila dia hanya menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya, maka itu adalah orang yang fasik ataupun disebutkan sebagai fusqah. Seperti mana disebutkan oleh Abu Nu'aim tadi dalam kitab Hilyahnya, bahawa sayakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qura'un fusqah. Kata Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab kitab Hilyahnya bahawa Nabi SAW bersabda, akan terjadi pada akhir zaman ubadun juhalun, orang-orang yang beribadah dalam keadaan dia jahil. Hari ini ramai orang yang beribadah dalam keadaan dia jahil. Contoh dia apa tuan-tuan? Pergi sembahyang Jumaat semangat. Ini baru-baru ni kan. Bukan baru-baru ni lah, banyak dah berlaku tuan-tuan di kebanyakan kawasan di Malaysia. Semangat nak pergi sembahyang Jumaat, tetapi masjid telah ditutup, kota dah penuh, 150 ada yang 300 kan. Dah tutup disebabkan semangat dia ni, dia nak juga sembahyang Jumaat. Sepatutnya bila dah tutup, dia kena sembahyang Zuhur lah, baliklah sembahyang Zuhur. Tak ada rezeki, lain kali cuba lagi, datang awal sikit kot boleh kan. Walaupun hakikatnya kalau tanya saya secara peribadi, saya mencadangkan agar kota itu ditambah mengikut kapasiti masjid, kerana vaksin kita hari ini dah hampir sampai kepada herd immunity kan. Seperti mana mall boleh dibuka dengan seluas-luasnya bagi mereka yang telah divaksin, maka sepatutnya masjid juga dibuka dengan seluas-luasnya dan khusus bagi mereka yang telah divaksin. Saya ni pun tuan-tuan, saya ni belum vaksin.
first vaksin baru dapat AstraZeneca, 2 bulan belum dapat lagi yang second dose, baru nak ambil pada Selasa depan. Saya pun tak boleh pergi sembahyang Jumaat, tak boleh pergi salat jemaah, tak boleh pergi kuliah. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Itulah perundangan yang kita kena patuh, kita kena dengar. Adakah kita melawan, kita menyalahkan orang? Tak, kita kena faham. Bukan mudah tuan-tuan kita nak ubah SOP. Dia perlukan prosedur yang panjang lebar. Kalau kita cerita ni tak fahamlah, tapi kalau orang yang kerja di Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, dia fahamlah prosedur yang perlu mereka patuhi, yang perlu mereka ikuti untuk kita mengubah sesuatu SOP. Jadi sebaiknya SOP itu ditambah kepada kapasiti masjid, dan saya yakin dan pasti SOP itu sedang diubah, tetapi perlu memakan masa dan kita kena fahamlah tuan-tuan. Janganlah kita terlalu suka menyalahkan orang, cari salah orang. Ini ejen WHO, ejen Yahudi. Suka-suka kita menuduh orang dengan tuduhan yang bukan-bukan tuan-tuan. Bayangkanlah kalau kita, ahli keluarga kita dituduh seperti itu, apakah perasaan kita kan? Jadi kita janganlah terlalu gopoh di dalam menuduh seseorang, dalam menuduh sesuatu agensi agama. Kita hanya akan mengeruhkan keadaan. Kita kena faham bahawa proses untuk kita mengubah prosedur itu memakan masa. Ya, saya sendiri setuju dan saya menganjurkan untuk SOP itu ditambah baik, dibuka masjid dengan seluruhnya bagi mereka yang dah penuhi vaksin. Sebagai katalah kan, ubah sedikit. Tetapi kita juga kena faham, berilah masa. Kerana untuk mengubah SOP itu perlukan kepada perkenan daripada sultan-sultan, perkenan daripada, kalau di Negeri Sembilan kita ada undang luar kita, yang perlu kita minta izin, yang perlu kita mendapat perkenan sebelum undang SOP itu diubah. Jadi itu tentang SOP lah kan. Kita kena faham dan jangan kita suka nak menyalahkan orang, suka nak memfitnah orang. Silap-silap tuan-tuan, perkataan-perkataan kita itu akan kembali kepada kita. Kerana niat kita nak baik, tapi malangnya perkataan itu menjadi tuduhan, menjadi tuhmahan, menjadi fitnah. Wal'iyadzubillah. Okey, kita nak cerita tentang kejahilan tadi. Jahilnya apa tuan-tuan? Apabila orang yang bersemangat beribadah tapi dalam keadaan yang jahil, dia datang pergi sembahyang Jumaat, SOP ditutup. Masjid ditutup kerana SOP. Kemudian akhirnya dia sembahyang dekat luar masjid. Tapi dalam keadaan pintu pagar ditutup rapat. Maka di dalam mazhab Syafi'i, solatnya adalah tidak sah. Solat jemaahnya adalah tidak sah. Dan kalau dia sembahyang juga, solatnya tidak sah. Dia kena balik, qada balik sembahyang zuhur. Sebab apa? Kerana pintu itu ditutup dengan rapat. Oleh itu, dapat macam mana Ustaz? Kalau pintu pagar dah tutup rapat, baliklah rumah sembahyang zuhur. Ataupun sebaiknya bagi pihak masjid, janganlah tutup pintu rapat. Kan, kita dah tahu SOP, orang datang dah ramai. Kita buka sikit pintu, beri ruang supaya jemaah yang sembahyang kat luar, solatnya adalah sah. Tidak menjadi solat yang sia-sia. Sebab itu dalam beribadah ni tuan-tuan, kita tak boleh dengan semangat semata-mata, dengan syok sendiri. Aku berjihad, aku semayang luar pagar, walaupun ditutup aku tetap berjuang. Tetapi hakikatnya semayang kita tidak sah. Semayang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadzubillah. Jadi sebab itu pentingnya untuk faham dalam agama, untuk kita belajar ilmu fiqh, belajar ilmu akidah. Bukan semata-mata kita hanya habiskan masa dengan beribadah dan mengabaikan ilmu pengetahuan. Jadi kata Nabi SAW, pada akhir zaman akan adanya orang-orang yang banyak beribadah tetapi dalam keadaan mereka jahil. Dan wa qurra'ul fusqah. Dan orang-orang yang qari, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran tetapi mereka itu fasik. Sebab apa? Sebab mereka hanya menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Itu hadis yang ke-21. Kita pergi kepada hadis ke-22. Kita nak pergi laju sebenarnya tuan-tuan kan. Tapi nak pergi laju pun tak pergi laju benar. Okey tuan-tuan, kita cuba habiskan hari ni lah. Kok sompek kan. Okey, hadis ke-22. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, inna an-nasa dakhalu fi dinillahi afwajan wa sayakhrujuna minhu afwaja. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia itu akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Dan mereka akan keluar daripada agama Allah secara berbondong-bondong. Mereka akan keluar daripada agama Allah secara beramai-ramai. Apa maksud manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong dan akan keluar secara berbondong-bondong? Dalam sebuah hadis lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Khalqu Af'alul Ibad.
tentang kaum Yahudi yang berkata kepada Rasulullah SAW, najidu ummataka asra'un nasi ittiba'an laka wa awshaka an yakunu asra'un nasi khurujan an dinika. Kata orang Yahudi kepada Rasulullah SAW, kami mendapati bahawa umat engkau wahai Muhammad adalah umat yang paling cepat mengikuti agamamu, umat yang paling segera menerima dakwahmu, risalah yang dibawa olehmu. Wa ausyaka, dan berkemungkinan dikhawatiri ayakunu asra'un nasi khurujan an dinika. Tetapi boleh jadi berkemungkinan mereka ini adalah kaum ataupun umat yang paling cepat keluar daripada agamamu. Maka ini kata-kata orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Islam, umat baginda sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Seperti mana yang berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, berlaku pada zaman para sahabat apabila Islam berjaya menguasai sesebuah negara, membuka beberapa negara-negara yang bukan Islam sebelumnya, kemudian dikuasai oleh Islam, mereka memeluk Islam. Jadi umat Islam bertambah semakin ramai dari sehari ke sehari. Semakin ramai umat Islam yang memeluk Islam. Tetapi kata Nabi SAW, umat Islam juga akan keluar daripada agama Islam secara berbondong-bondong. Secara ramai-ramai dia akan keluar. Seakan dia nak keluar daripada Islam. Perkara itu realiti tak tuan-tuan? Realiti. Itulah yang berlaku di negara kita. Di Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan di Jabatan Mufti yang lain, setiap Jabatan Mufti itu ada unit akidah mereka. Yang mana unit ini akan mengelola permintaan untuk keluar daripada Islam. Dan setiap tahun tuan-tuan, ada permintaan, permohonan keluar daripada Islam di setiap negeri-negeri. Setiap tahun ada tuan-tuan. Dengan bermacam-macam alasan. Ada yang baru-baru ni kan, saya nak keluar Islam sebab saya dah makan babi, kata dia. Alasan dia nak keluar Islam sebab nak makan babi. Inilah realiti tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu dengan lebih lanjut, tuan-tuan boleh datang ke Jabatan Mufti tanya. Nak cek betul ke ramai orang yang keluar Islam ni? Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Ramainya orang yang membuat permohonan untuk keluar Islam. Suka-suka dia nak keluar Islam. Dia anggap Islam itu agama yang boleh keluar masuk. Sedangkan Islam adalah agama yang tegas terhadap orang yang keluar daripada Islam. Kalau ikut hukum asal dia tuan-tuan, orang yang keluar Islam ni pun hukum dia dia bunuh. Sebab apa? Kerana fitnah yang dibawa oleh mereka yang keluar Islam. Sebab tu Allah sebut apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ada orang pertikaikan, kenapa nak kena bunuh orang yang keluar Islam? Mana hak kebebasan? Boleh sukatilah nak masuk ke, nak keluar ke? Ada orang pertikaikan. Biasalah tuan-tuan, orang liberal, pluralism dan sebagainya. Dia pertikaikan, dia kata kenapa nak halang hak asasi manusia nak memilih agama mereka. Dia bukan hak asasi, dia bukan masalah hak asasi manusia. Tetapi dia adalah masalah fitnah yang akan dibawa oleh orang yang suka-suka nak masuk Islam, suka-suka nak keluar Islam. Agama Islam adalah agama yang tidak memaksa untuk orang lain keluar daripada Islam, untuk masuk kepada Islam. La ikraha fid din. Kita tak boleh nak paksa orang lain masuk Islam. Kau masuk Islam, kau tak masuk Islam, dia pancung kepala kau. Tak boleh. Kita tidak ada hak untuk memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Tetapi once sekali dia dah masuk Islam, maka dia tidak ada jalan keluar baginya. Sebab apa? Kerana fitnah yang dia bawa. Bila seorang nak keluar Islam, maka orang lain pun nak keluar Islam. So, bila dah habis, bila contoh dia keluar Islam, kenapa nak keluar Islam? Sebab kena puasa, saya malah nak puasa. Bulan Ramadan je dia keluar. Habis Ramadan dia masuk balik. Boleh tak macam tu? Maka kalau kita beri peluang untuk orang keluar Islam sesukanya, maka itulah yang akan terjadi. Sebab itu Allah sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang dibawa oleh orang yang keluar daripada Islam itu adalah lebih besar daripada membunuh. Sebab itu hukuman bagi orang yang keluar Islam adalah bunuh. Cuma di Malaysia kita tak buatlah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat pasal pula kan. Ustaz kata bunuh dan akan bunuh siapa yang keluar Islam. Tunggu kat Jabatan Mufti kan. Nampak orang hantar pemandangan keluar Islam, dibunuh. Tak boleh lah tu tuan-tuan. Kita di negara kita ada perundangan kita. Perundangan kita, apabila seseorang itu nak keluar Islam, dia kena buat permohonan di mahkamah. Mahkamah akan hantar kepada Jabatan Mufti untuk mengikuti sesi kaunseling. Kan? Dan biasanya kaunseling ni akan dipanjangkan oleh mahkamah lah. Kebanyakannya tak berjaya. Tetapi adalah beberapa kes yang pernah berjaya. Beberapa kes.
Tapi kebanyakannya mereka tak berjaya. Mereka akan mengikuti sesi kaunseling, kadang-kadang ada sampai bertahun-tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Sebab apa tuan-tuan, kita tak nak orang keluar Islam dengan sewenang-wenangnya. Tetapi ada tak orang yang keluar Islam? Ramai tuan-tuan. Walaupun ialah secara officialnya dia tak keluar Islam, tetapi realitinya dia dah keluar pun Islam. Seperti kita sebut tadi. Ustaz, saya dah makan babi dah Ustaz, saya dah minum arak dah, saya dah tak ikut pun hukum Islam, saya tak pernah semayang, saya tak pernah baca Al-Quran. Saya memang dah tak nak Islam. Ya, secara prosedurnya dia tak keluar Islam. IC dia tak boleh diubah. Tetapi hakikatnya dia keluar Islam tak? Hakikatnya dia dah keluar daripada Islam. Wal'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh hadis dalam hadis ini jelas dah berlaku pada zaman kita. Okey, hadis ke-33. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu rijalun min ummati ya'kuluna alwana at-ta'am wa yashrabuna alwana asy-syarab wa yalbasuna alwana ath-thiyab wa tashaddaquna fil kalam fa ulaika syiraru ummati. Kata Nabi SAW, akan terjadi kepada lelaki-lelaki daripada kalangan umatku yang mana mereka ini akan ya'kuluna alwana ta'am. Mereka makan dengan pelbagai jenis makanan, beraneka warna makanan. Yang ada sebagian ulama kata alwan di sini dengan makna jenis. Makan macam-macam jenis, chicken chop lah, fish chop lah, macam-macam lah jenis makanan yang dia makan. Bermacam-macam. Orang semua makan nasi satu lauk, dia sekali makan 30 lauk. Contoh kan. Sebagian ulama kata alwan ta'am ni apa? Makan dengan pelbagai jenis makanan. Padahal kok 1-2 lauk pun jadilah. Ini sampai 30 lauk makan seorang pun nama itu kan. Jadi kata Nabi SAW, akan terjadi pada kalangan rijal, daripada kalangan lelaki, pada kalangan umatku, mereka akan memakan dengan pelbagai jenis makanan. Ada sebagian ulama kata, ya'kuluna alwana ta'am ni apa? Mereka makan dengan makanan yang pelbagai jenis warna. Macam-macam ada warna makanan yang pun ada pelbagai-bagai warna. Contohnya kan. Tapi pendapat yang paling kuat adalah beraneka jenis makanan. Dia makan seorang tapi sampai 30-40 lauk dia seorang sahaja. Akhirnya makan tak habis pun. Kemudian kata Nabi SAW, wa yashrabuna alwana syarab, dan minum dengan pelbagai jenis minuman. Ataupun boleh juga difahami dengan minuman yang berwarna-warni. Contohnya kan, minum dengan pelbagai jenis minuman. Dia seorang minum sampai 50 jug jenis minuman. Ada strawberry lah, anggur lah, oren lah, semua ada. Padahal dia minum seorang ni. Dan kata Nabi SAW, wa yalbasuna alwana thiyab, dan mereka ini akan memakai pakaian-pakaian yang pelbagai. Macam-macam jenis pakaian ada pada dia. Rak itu sampai tak muat dah nak masuk baju, dia penuh dia baju. Wa tashaddaquna fil kalam, dan mereka ini melembutkan, memperindahkan perkataan mereka. Maka kata Nabi SAW, fa ulaika syiraru ummati. Mereka inilah umat aku yang paling jahat, umat aku yang paling teruk sekali. Maka ini pengiktirafan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang melampau-lampau dalam kehidupan dunia. Berlebih-lebihan. Boleh tak kita nak makan dengan makanan yang beraneka makanan? Boleh. Bukanlah salah. Tetapi janganlah melampau. Sampai 30 lauk makan seorang, apa kena muai kan? Minum boleh tak minum dengan saya nak rasa air strawberry, saya nak rasa macam-macam jenis air. Boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tetapi janganlah melampau. Sehari sampai 30 jenis minuman, lepas tu tak habis, membazir. Kan itu yang dilarang oleh Islam, dan bukanlah itu apa yang diajarkan oleh baginda SAW. Begitu juga dengan pakaian. Boleh tak nak pakai pakaian yang cantik-cantik, yang kemas-kemas? Boleh, bahkan itu yang dituntut oleh Islam. Nabi SAW sendiri memakai pakaian yang kemas. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan sukakan kecantikan, sukakan keindahan. Kita dituntut untuk memakai pakaian yang kemas, tetapi bukanlah melampau, bukanlah berlebih-lebihan. Dan wa tashaddaquna fil kalam, dan melembutkan perkataan, mengindah-indahkan perkataan. Untuk apa? Untuk memujuk orang, untuk mendapat kedudukan misalnya, ataupun bahasa kasar yang kita guna biasanya menjilat kan. Jadi ini wa tashaddaquna fil kalam, melembutkan lidah untuk mendapat sesuatu kedudukan, wal iyadu billah. Maka kata Nabi SAW, mereka ini adalah seburuk-buruk umatku. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada hadis seterusnya. Kita nak habiskan hadis ni kosong kan. Hadis ke-34. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, ya'ti 'ala an-nas, ya'ti 'ala ummati zaman
yahsudul fuqaha'u ba'duhum ba'da wa yugharu ba'duhum 'ala ba'din kataghayurit tuyusi. Kata Nabi SAW, akan datang kepada umatku satu zaman yang mana para fuqaha mereka, para ulama mereka akan berhasad sesama mereka, dengki sesama mereka. Ni ulama, fuqaha, orang alim, tetapi ada perasaan dengki sesama orang alim. Ustaz, sama-sama ustaz, tetapi ada perasaan dengki pada sesama ustaz. Wa yugharu ba'duhum 'ala ba'din, dan mereka berasa cemburu di antara satu sama dengan lain. Yang ustaz ni cemburu dengan ustaz ni. Apalah live kau sampai 10,000 dan ada seboleh orang dengan malam ni, contoh kan. Berasa cemburu dengan orang lain. Apalah pengikut kau ramai, pengikut dia tak ramai, berasa cemburu. Dan Nabi umpamakan perasaan cemburu mereka itu seperti kataghayurit tuyusi, seperti kecemburuan antara kambing jantan. Sebab apa tuan-tuan? Kambing jantan ni kalau kita letak dalam sebuah kandang, satu kandang, dia akan berlagu. Menenok dia tak sudah. Dan itulah perumpamaan Nabi SAW bagi orang alim, para ulama, para asatizah, para ustaz-ustazah yang ada pada akhir zaman. Nabi kata akan datang kepada umatku satu zaman. Zaman bila tuan-tuan? Zaman kita hari ni. Zaman yang mana ustaz-ustaz duk bertalagah sesama sendiri. Ustaz-ustaz ada mendengki antara satu sama dengan lain. Tak puas hati. Apalah budak ni muda lagi, dia dah pandai-pandai nak mengajar. Apa kelayakan dia nak mengajar? Contohnya kan. Dia tak puas hati. Tak puas hati bila ada orang tu dapat jemputan yang lebih. Tak puas hati bila orang tu tulis di Facebook, ada ustaz ni tulis yang ustaz ni pula bangkang. Tak betul tu. Inilah dia ustaz selebriti, dah dia kutuk pula ustaz selebriti kan, merendahkan kedudukan ustaz yang lain. Maka perkara itu sepatutnya dielakkan. Bukan tak boleh untuk kita menegur antara satu sama lain. Ini nasihat untuk ustaz-ustazah lah, untuk diri saya juga. Tuan-tuan mungkin tak faham tentang betul ke ustaz-ustazah ni bergaduh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada bersama dengan ustaz-ustazah ni, tuan-tuan akan nampak pergaduhan yang berlaku di antara sesama ustaz sendiri. Saya bukan nak burukkan, kerana saya sendiri pun tak adalah ustaz, tetapi saya pun berada bersama dengan mereka. Kan? Saya bukan nak memburukkan, tapi kan itulah hakikat yang kita kena terima pada hari ini. Sifat hasad yang ada di dalam kalangan agamawan. Dengki-mendengki antara satu sama lain. Dan perkara ini adalah yang sepatutnya dielakkan. Kalau ada kesalahan, ada ustaz buat kesalahan, dia tersalah cakap, ataupun apa yang dia faham salah, maka kalau kita nak tegurlah dengan cara yang baik. PM, private message. Janganlah kita duk viralkan, oh ustaz ni sesat, ustaz ni mengajar tak apa-apa, ustaz ni. Kita duk memburukkan orang dekat laman sosial. Hebohkan kesalahan orang lain. Bukan itu yang sepatutnya. Kalau ada kesalahan, kita message lah, bukan tak boleh kita message peribadi. Orang yang biasanya tuan-tuan, dia nampak kesalahan orang lain, dia hebohkan dekat laman sosial ni, biasanya dia bukan nak cari kebenaran, dia bukan nak tegur sangat, tetapi nak tunjuk dia pandai. Ini penyakit orang agama. Sebab tu Nabi sebut apa? Salasun muhlikatun syuhu muta'un, al-i'jabul mar'i binafsi wa hawan mutaba'un. Awqal maqal. Salasun muhlikatun syuhu muta'un wa hawan mutaba'un wa i'jabul mar'i binafsi. Nabi kata 3 perkara yang akan merosakkan seseorang itu. Hawan mutaba'un, hawa nafsu yang diikuti, syuhu muta'un, kedukut yang melampau, dan al-i'jabul mar'i binafsihi, berasa seseorang itu berasa diri dia lah yang paling pandai, diri dia lah yang paling alim, diri dia lah yang paling betul, apa yang dia cakap semuanya betul, orang lain semua salah. Maka ini penyakit tuan-tuan yang kita kena ubati, dan jangan kita biarkan dia terus berada dalam diri kita. Kalau tuan-tuan buka pada kitab ini, ada syarahan yang mana Said Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari sebut tentang ada daripada kalangan mereka ini, daripada kalangan syekh, daripada kalangan ustaz-ustaz, daripada kalangan asatizah ini, apabila dia mengetahui anak murid dia belajar dengan orang lain, maka dia akan mengusir anak muridnya itu. Perkara pertama yang disyaratkan kepada pelajar-pelajarnya adalah tidak pergi belajar dengan orang lain selainnya. Kesemua ini adalah merupakan hasad dan cemburu. Ini yang kita sebut tentang realiti yang ada hari ini. Tuan-tuan mungkin tak pernah dengar, tetapi sejujurnya saya pernah jumpa dengan orang yang macam ni. Bukan seorang tuan-tuan, beberapa orang yang bila nak mengaji dengan aku, kau jangan belajar dengan orang lain. Kau tak boleh campur ilmu dengan orang lain. Ilmu dia. Ilmu orang lain. Kalau kau pergi belajar dengan dia, kau jangan datang belajar dengan dia dah. Ini penyakit tuan-tuan, penyakit akhir zaman yang menimpa kepada
para asatizah, para ulama. Waliyahzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Hadis ke-35. Hadis ni panjang sikit lah tuan-tuan. Kita cuba habiskan. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li hadha ad-din iqbalan wa idbaran ala wa inna min iqbali hadha ad-din an tafqaha al-qabilatu bi asriha hatta la yabqa fiha illa al-fasiqu aw al-fasiqani dhalilani fahuma in takallama kuhira wa tuhida wa in min idbari hadha ad-din an tajfu al-qabilatu bi asriha fala yabqa fiha illa al-faqih wal faqihani fahuma dhalilani in takallama kuhira wa tuhida wa yal'anu akhiru hadhihi al-ummati awwalaha ألا عليهم حلت اللعنة حتى يشربوا الخمر علانية حتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها بعدهم فيرفع بذيلها كما يرفع بذنب النعجة فقائل يقول يومئذ ألا وريتها وراء الحائط فهو يومئذ فيه مثل أبي بكر وعمر في قوم فمن أمر يومئذ بالمعروف ونهى عن المنكر فله أجر 50 ممن رآني وآمن بي وأطاعني وبايعني. Daripada Sayyidina Abu Umammah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pagi agama ini datang, yakni diterima, dan pergi ditolak. Ketahuilah antara penerimaan agama ini ialah satu kabilah yang kesemuanya mendalami ilmu, melainkan seorang atau dua orang fasik yang sangat hina. Ini yang pertama, iaitu agama ini datang diterima. Apa tanda agama ini datang diterima? Kesemuanya dalam satu kabilah itu, kesemuanya mendalami ilmu agama, melainkan suatu dua orang je lah yang maleh, yang fasik, yang dia bukan nak beria pun dalam agama, dia cuma berlakon saja. Dia tak nak mendalami ilmu agama. Tapi kebanyakan mereka mendalami ilmu agama. Maka ini adalah zaman para sahabah, para salafus salih, yang kebanyakan mereka mendalami ilmu agama, memahami ilmu agama, mempelajari ilmu hadis, mempelajari ilmu akidah. Dan kata Nabi SAW lagi, apabila mereka berdua ini berkata-kata, nescaya akan dipatahkan dan ditundukkan. Apabila dua orang tadi yang tak nak mengaji tadi, kebanyakan mereka, ini tanda agama ini diterima, kebanyakan orang yang ada pada zaman tersebut, kabilah daripada zaman tersebut, mereka akan mendalami ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Hanya satu dua je lah yang tak nak, yang fasik. Yang satu dua ni kalau dia bercakap, maka dia akan disalahkan. Dia akan dipatahkan, dia akan dibangkang. Dia tak boleh berkata-kata, kau siapa, kau mengaji dah lah maleh, dah lah tak nak belajar, duk Facebook tak sudah-sudah. Ini contoh kan. Ini tanda Islam itu diterima. Dan itu bukan pada zaman kita, sudah pasti tuan-tuan. Yang pada zaman kita pun tuan-tuan, kita tengok seterusnya Nabi kata apa. Manakala daripada penolakan agama ini pula ialah satu kabilah yang keseluruhannya menjauhkan diri dari ilmu, melainkan seorang atau dua orang faqih. Inilah zaman kita tuan-tuan. Kalau zaman penerimaan Islam itu apa dia? Kebanyakan orang belajar ilmu agama. Hanya satu dua je yang tak belajar. Satu dua tu pun kalau nak bercakap kena topih, kena tempeleng. Kau jangan banyak bercakap, kau adalah malas mengaji. Tapi zaman kita hari ni apa yang berlaku tuan-tuan? Zaman kita kebanyakannya tak mengaji, tak nak belajar. Bila buat pengajian ilmu, bila buat pengajian hadis, bila buat pengajian akidah, adalah satu dua korek. Yang lain buat apa? Duk heboh main Facebook, duk heboh menyalahkan orang lain, duk heboh mengutuk orang lain, menuduh orang WHO, menuduh orang Dajjal dan sebagainya. Maka ini penyakit yang ada zaman kita ini. Dan inilah yang apa yang dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah sebut dah tuan-tuan tentang keadaan zaman kita hari ini. Yang mana orang yang mengajinya malas, tetapi orang yang jahilnya ramai. Dan malangnya tuan-tuan, Nabi sebut dengan lebih terperinci. Kalau tuan-tuan lihat dalam hadis ini, Nabi sebut dengan terperinci sebiji, kata orang lagi 9. Kan? Sebiji seperti apa yang berlaku pada hari ini. Nabi kata apa? Malangnya mereka berdua dianggap hina. Dan apabila mereka berkata-kata, nescaya akan dipatah serta ditundukkan. Zaman penerimaan Islam, yang belajar ilmu agama tu ramai. Yang tak belajar tu satu dua. Bila satu dua ni bercakap, maka dia akan ditempeleng. Dipatahkan hujahnya. Kau diam, kau tak ada ilmu. Zaman kita apa yang berlaku tuan-tuan? Yang mengaji ilmu agama tu tak ramai. Yang bercakap dekat Facebook tu ramai. Tapi bila orang yang mengaji ni, yang satu dua yang mengaji ni, yang belajar ilmu agama ni, dia bercakap, dia pula disalahkan. Dia pula ditempeleng. Dia pula dipatahkan. Berbeza dengan zaman penerimaan Islam. Zaman penerimaan Islam, kalau dua orang yang jahil, yang fasik, akan ditempeleng, ditolak, dipatahkan hujahnya. Tetapi pada zaman kita, pada zaman Islam ditolak itu, yang Nabi sebut zaman Islam ditolak itu, apa dia? Orang yang alim, orang yang belajar ilmu agama yang ditolak.
Orang yang belajar ilmu agama yang ditepis, dipatahkan hujahnya, dia lagi handal. Dia dah lah tak mengaji, belajar tak pernah. Buat pengajian ilmu tak pernah nampak batang hidung dia. Tapi bila post dekat Facebook tentang berita palsu vaksin, contoh dia kan. Tuan-tuan boleh baca dekat Facebook Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Tentang post penulisan Dr. Aiman Al-Akiti. Tuan-tuan baca dekat komen tu, tuan-tuan. Kita tengok pun tak sanggup nak baca sampai habis, tuan-tuan. Orang yang bercakap seolah-olah tidak didasari dengan ilmu agama. Tuan-tuan, kalau hari ni bukan ulama' yang kita nak ikut, kita nak ikut siapa, tuan-tuan? Kita lebih percaya dengan apa yang ada di dalam internet, apa yang kita baca dalam internet daripada ulama' yang sememangnya ulama' yang mempelajari ilmu agama, yang diperakui tentang keilmuan mereka. Tuan-tuan, sebut satu orang ulama' dunia yang menolak vaksin. Seorang ulama dunia yang diiktiraf dunia, bukan ulama yang tidak diiktiraf dunia. Ulama yang diiktiraf oleh dunia yang menolak vaksin. Saya bukan pro vaksin. Ya, kita akui mungkin ada kesan negatif daripada vaksin. Tapi tuan-tuan, apakah jalan keluar yang kita ada hari ini? Saya taklah memaksa untuk kita ambil vaksin. Saya pun bukanlah orang yang pro vaksin. Siapa tak ambil vaksin, vaksin ni wajib. Tak, vaksin tu hukum dia harus. Sepakat dalam fatwa kebangsaan pun telah memutuskan bahawa vaksin itu adalah harus. Tetapi janganlah kita menuduh orang lain sebagai ejen Yahudi, menuduh orang WHO, menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak sepatutnya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan, saya pun tak sanggup nak menyatakannya. Kalau kita tak setuju, kalau kita tak nak ambil vaksin, kita duduk diam-diam, tu tak ada masalah. Tetapi yang masalah dia apa? Kita duk komen orang, duk kutuk pula. Duk kutuk agamawan. Duk kutuk ulama', tuduh ulama' akhir zaman. Inilah ulama' akhir zaman, penjilat kerajaan dan sebagainya. Tomahan-tomahan yang sangat kesat, tuan-tuan. Yang tidak sepatutnya dilontarkan. Dan itulah realiti zaman kita yang Nabi sebut dalam hadis ini. Yang mana bila suruh mengaji adalah satu dua korek. Tapi bila tang menyalahkan, bila para ulama' menceritakan hakikat sebenar tentang hukum, tentang apa yang sepatutnya kita lakukan pada hari ini, negara kita, dunia kita dilanda COVID-19 ni, bila diberikan pandangan hukum daripada para ulama' yang berautoriti, ulama' itu disalahkannya, dituduh sebagai ulama' akhir zaman, penjilat kerajaan dan sebagainya. La haula wa la quwata illa billah. Muka marah ni, tuan-tuan. Goram ialah kan. Okey, tersambung hadis kita. Ketahuilah, kata Nabi SAW, maafkan saya, generasi akhir bagi umat ini juga akan melaknat generasi pertama. Ini tak payah cerita dah lah, tuan-tuan. Generasi umat kita pada hari ini yang melaknat umat-umat yang terdahulu, mengkafirkan para wali, para ulama' yang terdahulu. Bahkan, tuan-tuan, di Morocco dulu, tuan-tuan, ada seorang pelajar dirasah Islamiah, pengajian Islam. Dalam kelas dia pun, tuan-tuan, dia kata Sayyidina Umar ini suka membuat-buat mereka reka. Sebab Sayyidina Umar banyak membuat pembaharuan di dalam pentadbiran, di dalam Islam. Perkataan dia keluar apa, tuan-tuan? Dia kata, wahai doktor, saya rasa Umar ni, dia banyak mereka-reka dalam agama. Dia pandai-pandai menambah-nambah apa yang tidak dibawa oleh baginda SAW. Sampai ke tahap itu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka menyangka diri mereka lebih baik daripada mereka-mereka yang terdahulu. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah bahawa bagi mereka itulah ditimpakan laknat. Bukan orang yang terdahulu itu laknat, bukan para wali Allah itu laknat, bukan para sahabat itu laknat, tetapi bagi mereka lah laknat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bagi mereka itulah ditimpakan laknat. Sehinggalah mereka itu meminum arak dalam keadaan terang-terangan. Kemudian apabila seorang wanita melalui di hadapan sekumpulan manusia, salah seorang daripada mereka akan bangun dan menyelak kain wanita itu seperti menyelak ekor biri-biri betina. Ini perumpamaan yang Nabi bagi tahu tentang dahsyatnya zaman tersebut. Tentang dahsyatnya akhir zaman itu bagaimana, tuan-tuan? Mereka akan minum arak dalam keadaan terang-terangan. Bila lalu seorang wanita, bangun seorang lelaki diselak kain perempuan tu. Dia menyelak kain wanita itu seolah-olah dia menyelak ekor kambing biri-biri. Maksudnya apa, tuan-tuan? Dia tak ada rasa malu, tak ada rasa bersalah langsung. Suka-suka hati dia menyelak kain orang tu. Dan kata Nabi SAW, pada hari itu seseorang akan berkata, bila lelaki tadi bangun, dia pergi selak kain tu, berkata seorang lelaki yang lain, dia kata apa? Alangkah baiknya jika engkau melakukannya di sebalik dinding. Ini dahsyatnya zaman ini. Yang Nabi kata apa? Bila orang lelaki tadi dia menyelak kain wanita tadi,
Orang lain kata apa? Kalaulah kau buat benda tu sembunyi-sembunyi, janganlah tunjuk benar. Buat sembunyi-sembunyilah, sorok dah sikit, jangan tunjuk-tunjuk lah. Kan? Buat belakang tirai ke, buat belakang dinding ke, belakang samak ke, jangan tunjuk benar. Dan kata Nabi SAW, lelaki yang berkata-kata ini pada hari itu, umpama Abu Bakar dan Umar di sisi kalian. Lelaki yang bercakap ni, yang kata suruh buat sorok-sorok tadi, yang suruh kalau nak buat tu bersindunglah sikit, buat belakang dinding kau, dalam tandas kau apa kau, janganlah buat depan-depan lah. Orang yang bercakap itu kata Nabi SAW adalah seperti Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar pada zaman baginda SAW. Maksud dia apa tuan-tuan? Orang yang berkata-kata time tu, yang suruh buat sorok-sorok tu, adalah orang yang paling baik pada ketika itulah. Seumpama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pada zaman para sahabah, pada zaman baginda SAW. Macam mana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar punya kedudukan yang tinggi dalam kalangan para sahabah, di sisi baginda SAW. Maka Nabi nak berumpamakan orang yang bercakap tu, yang menegur tu, yang suruh buat sorok. Dia bukan halang, dia bukan marah. Dia kata apa? Buat sorok-sorok lah. Nak makan rasuah boleh, tapi jangan tunjuk benar. Kan? Nak buat salah tu boleh, tapi jangan menunjuk. Sorok-sorok sikit. Orang yang bercakap ini, kata Nabi SAW, ada orang yang paling baik pada zaman itu. Macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pada zaman kita ini, macam itulah orang itu pada zaman tersebut. Orang yang paling baik itulah dia. Dahsyat dan teruknya zaman tersebut. Zaman tersebut tu zaman bila tuan, agak-agak tuan-tuan? Agak-agak dah ada tak zaman gitu? Yalah, kita tak pernah tengok lah orang yang buat macam tu, menyelak kain orang tiba-tiba kan. Kok nyelak pun silap-silap kena pelempang. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahu dahsyatnya zaman tersebut, mereka dah tak ada rasa malu. Mereka membuat kesalahan secara terang-terangan di Morocco tuan-tuan. Kalau nak cerita minum arak secara terang itu, orang minum arak selambut tuan-tuan. Siap boleh beratur nak pergi beli arak. Kedai arak tu penuh. Keluar boleh senyum-senyum dia. Negara Morocco negara Islam, orang Arab. Tetapi tidak ada rasa bersalah langsung meminum arak. Dan itulah realiti yang Nabi bagi tahu kat kita. Dan inilah dalil menunjukkan mukjizat baginda SAW yang Allah beritahukan tentang perkara-perkara akhir zaman. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajak daripada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran pada hari itu, baginya 50 orang yang melihatku, kemudian beriman denganku dan mentaatiku serta berbaiat denganku. Kata Nabi SAW, kalaulah pada zaman tersebut, zaman yang penuh dahsyat itu, orang yang paling baik pun dia suruh buat sembunyi-sembunyi, dia tak mencegah. Tetapi kalaulah ada orang pada ketika itu, dia mencegah juga kemungkaran, walaupun orang dah kata, orang tak peduli dah orang buat salah, buat dosa, buatlah. Kau nak buat apa pun dosa, buat, tapi sorok-sorok. Tetapi kalau ada orang pada zaman itu yang dia tetap mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan, maka kata Nabi SAW, bagi orang itu adalah ganjaran seolah-olah 50 orang sahabat yang melihat Nabi SAW dan beriman dengan Nabi SAW serta mentaati baginda SAW. Kedudukan yang sangat besar diberikan oleh baginda SAW untuk orang yang pada akhir zaman, pada zaman manusia melakukan maksiat secara terang-terangan, tetapi dia tetap mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Baik, hadis ke-36. Kita habis sikit tuan-tuan ya. Walaupun tuan-tuan macam dah ponek ya. Tak apa tuan-tuan, lagi sikit je. Semua hadis pendek-pendek ya. Hadis ke-36. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, baina yaday as-sa'a yulqa tanaquru bainan nas fala yakadu ahadun ya'rifu ahadan. Kata Nabi SAW, antara tanda kiamat. Ini tanda kiamat yang tuan-tuan tak boleh siapa nak kata belum berlaku lagi ustaz. Ini belum lagi ni ustaz. Ini mungkin 30 tahun lagi ustaz. Tak ada yang boleh kata. Nabi kata apa? Baina yaday as-sa'a yulqa tanaquru bainan nas. Tanda akan berlakunya kiamat itu akan dicampakkan persengketaan di antara manusia. Fala yakadu ahadun ya'rifu ahadan. Maka pada ketika itu, persengketaan itu menyebabkan hampir-hampir mereka tidak mengenali antara satu sama lain. La haula wala quwata illa billah. Dan itulah realiti yang berlaku pada zaman kita tuan-tuan. Persengketaan yang berlaku. Perbezaan pendapat tentang vaksin. Ustaz sama ustaz pun bergaduh. Yang ustaz ni sokong vaksin, yang ustaz ni tak sokong vaksin. Tentang COVID, tentang buka masjid pun bergaduh juga sesama ustaz-ustaz. Bukan ustaz-ustaz orang awam. Kalau ustaz pun dah bergaduh, orang awam apatah lagi. Kan? Tuan-tuan bukalah Facebook. Tak, sudah bergaduh. Daripada pagi sampai ke malam. Dia tidur kejap, esok dia sambung balik bergaduh. Tak, sudah. Maka itulah Nabi bagi tahu kepada kita. Tanda kiamat apa itu? Akan berlakunya persengketaan di antara manusia sehingga mereka dah tak kenal lah siapa yang mereka bersengketa. Dia tak peduli dah mak dia ke, abah dia ke, adik-beradik dia ke, saudara dia ke, guru dia ke, siapa pun dia tetap akan bersengketa, dia akan bergaduh. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Hadis ke-37.
An Bahz bin Hakim an Abi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanun ulama'uhum fitnah wa hukama'uhum fitnah takthuru fihi al-masajid wal qurra wa la yajiduna 'aliman illa ar-rajul ba'da ar-rajul. Kata daripada Sayyidina Bahz bin Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa Nabi SAW bersabda, ya'ti 'ala an-nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, ulama'uhum fitnah. Ulama' mereka menjadi fitnah. Ulama' yang sepatutnya menyebarkan agama, ulama' yang sepatutnya menyatukan manusia, tetapi ulama' pada zaman tersebut menjadi ulama' yang memecah belahkan manusia. Wa hukama'uhum fitnah, dan begitu juga dengan hukama', orang-orang yang cerdik daripada kalangan mereka menjadi fitnah. Orang sepatutnya orang yang cerdik ini membantu untuk menyebarkan Islam, untuk memajukan Islam, tetapi dia pula yang menyebabkan bertambah bergaduh, berpecah belah, menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Takthuru fihi al-masajid wal qura. Banyak masjid, banyak orang yang qari al-Quran, orang yang hafal Quran banyak. Setiap tahun berapa ramai hafiz al-Quran yang keluar di Malaysia. Tetapi kata Nabi SAW, wala yajiduna aliman illa ar-rajul ba'da ar-rajul. Tetapi yang alim itu adalah satu dua, kata Nabi SAW. Tak ramai orang yang alim. Hadis ke-38. Kita habis dah tuan-tuan, lagi 3 hadis je. An Ali alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, ya'ti 'ala nasi zamanun himmatuhum fi butunihim wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum 'inda Allah ta'ala. Nabi kata, akan datang kepada manusia satu zaman, himmatuhum fi butunihim. Apa yang dia heboh, yang diengkoh, perut, nak mengisi perut. Perut dah basah, tapi dia heboh nak mengisi perut, nak makan apa, kita nak makan kat mana. Wa syarafuhum mata'uhum, dan kemuliaan di sisi mereka adalah harta benda mereka. Kau pakai kereta apa, rumah kau besar mana, kau kerja apa, itulah yang dihebohkan. Wa qiblatuhum nisa'uhum, dan kiblat mereka, apa yang ditumpukan yang menjadikan kiblat, sepatutnya kiblat itu Kaabah, tetapi dia pergi alihkan kiblat dia kepada wanita-wanita untuk memuaskan nafsu mereka. Wa dinuhum darahibuhum wa dananiruhum. Agama mereka adalah dinar-dinar dan dirham-dirham. Agama mereka jual beli dengan duit, dengan wang ringgit. Agama mereka tidak ada nilai di sisi mereka. Mereka lebih mengutamakan duit berbanding dengan agamanya. Tak apa agama terkadai, tak apa, asalkan duit saya dapat. Ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum 'indallahi ta'ala. Kata Nabi SAW, mereka itulah seburuk-buruk makhluk yang tidak mempunyai bahagian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah tak pandang pun dia. Makhluk yang paling teruk, makhluk yang paling binasa sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyadu billah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah melindungi kita daripada menjadi mereka yang heboh dengan perut, nak mengisi perut semata-mata, heboh dengan harta benda, mengejar kekayaan sehingga melupakan apakah yang paling utama untuk kita. Kehidupan kita tuan-tuan bukanlah kita nak mengejarkan kekayaan, bukanlah kita nak dapat rumah yang besar. Sebab apa nak rumah yang besar? Biar orang memandang, biar orang celik mata sikit. Sebab apa nak kereta besar? Biar orang memandang. Perkara ini hanya akan memudaratkan diri kita. Dia tidak akan menyebabkan ketenangan kepada kita, tetapi akan menyebabkan diri kita terbeban. Sebab apa duk heboh tentang apa orang pandang, nak mendapat kedudukan di sisi manusia, nak biar orang pandang kita hebat, akhirnya kita duk langgar hukum Allah. Kita tak peduli halal haram, asalkan orang nampak aku kaya, asalkan orang nampak aku ada rumah besar, ada kereta besar. Wal iyadu billah. Sedangkan Nabi SAW sendiri, tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita apa? Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, kata Nabi SAW. Tidak adalah kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala suatu ketika masuk ke rumah Nabi SAW. Nabi pada ketika itu tertidur. Bila Sayyidina Umar masuk, Nabi pun bangun. Bila Nabi bangun, nampak kesan-kesan tika daripada pelepah tamar di belakang Nabi SAW. Macam kita tidur atas tika mengkuang, kan ada bokeh kat badan kita. Seperti itulah berlaku kepada tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nabi tidur di atas tika yang dibuat daripada pelepah tamar. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat keadaan tersebut, beliau menangis. Bila Nabi SAW melihat Sayyidina Umar menangis, Nabi tanya, wahai Umar, apa pasal kau menangis ni, wahai Umar? Apa hal? Ada masalah ke? Sayyidina Umar kata apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Raja Kisra dan Raja Farsi itu, mereka duduk di atas tilam yang empuk dengan selesa.
bertatahkan emas dan sebagainya. Tetapi engkau adalah seorang Rasulullah, kekasih Allah. Tetapi tidur dalam keadaan yang cukup dhaif. Tidur sampai badan berbokeh. Kita hari ni dah tak ada lah tuan-tuan orang yang tidur sampai badan berbokeh ni kan. Semua tidur atas tilam yang empuk. Adalah mungkin tak ramai lah. Kan? Tapi Nabi SAW adalah pemimpin negara. Kita hari ni kalau nak cari pemimpin yang tidur sampai berbokeh ni agak dah tak ada lah. Kalau ada tu memang anda lah. Ya? Nabi SAW pemimpin negara. Tetapi baginda hidup dalam keadaan yang sangat dhaif. Sehingga ada dalam riwayat yang lain yang mana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kau mintalah kepada Allah murahkan rezeki kau." Kan? Kita kan selalu minta doa, "Ustaz, ada tak doa murah rezeki Ustaz? Bagilah papu amalan murah rezeki Ustaz." Heboh dia nak murah rezeki tu. Dia lupa yang rezeki dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita ni tuan-tuan, dia hanya yakin pada jodoh dengan kematian. Jodoh dan kematian itu ketentuan Allah. Tapi bila tang rezeki, dia lupa. Rezeki dan segalanya, bukan sekadar jodoh dan kematian, segala-galanya semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah. Tidaklah binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah jamin bagi mereka rezeki. Jadi kenapa kita nak risau tentang rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Melalut pula kan. Okey, terus tuan-tuan kita pergi kepada hadis ke-39. Hadis kedua terakhir. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhdu fi zamanina hadha fi ad-dinar wa dirham wa la ya'ti 'ala an-nasi zamanun az-zuhdu fi an-nasi anfa'u lahum fi az-zuhdi fi ad-dinari wa ad-dirahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuhud pada zaman kita ini adalah zuhud dengan dinar dan dirham. Zuhud dengan harta pada zaman baginda SAW. Tapi Nabi kata akan berlaku pada satu zaman yang mana zuhud dengan manusia itu adalah lebih bermanfaat daripada kita zuhud dengan harta, dengan duit, dengan dinar dan dirham. Apa maksud kita zuhud dengan manusia? Kalau zuhud dengan harta, maknanya kita sekadar apa yang ada. Kita tidak berlebih-lebihan. Seperti yang kita sebut tadi tentang keadaan Nabi SAW yang cukup merendah diri, yang berada dalam keadaan yang zuhud. Macam kita cerita tentang Sayyidina Umar tadi kan. Bila Sayyidina Umar minta kepada Nabi SAW untuk doa. "Wahai Rasulullah, doa lah. Minta Allah murahkan rezeki. Berikan engkau harta sebesar gunung Uhud." Boleh tak kalau Nabi nak minta? Petik jari. Nabi boleh dapat. Nabi adalah kekasih Allah. Doa baginda adalah mustajab. Tetapi Nabi tak doa. Nabi tak minta pun perkara tersebut. Nabi kata apa? "Ama tarda an takuna lahum dunya wa lana al-akhirah." Nabi jawab pendek kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, tidakkah kau redha bahawa bagi mereka itu, bagi orang kafir itu, bagi kerajaan Kisra, kerajaan Parsi itu, bagi mereka dunia, Allah bagi mereka dunia, tetapi bagi kita adalah akhirat. Dan kehidupan yang hakiki bagi kita adalah kehidupan di akhirat." Jadi dalam hadis ini kata Nabi SAW, zuhud pada zaman Nabi adalah berdasarkan kepada harta. Nabi tak gilakan harta macam kita. Tak heboh dengan duit, tak heboh dengan kereta, tak heboh dengan rumah. Jadi zuhud pada zaman Nabi adalah daripada harta. Dan kata Nabi SAW, zuhud pada zaman kita adalah zuhud dengan manusia itu lebih baik daripada zuhud dengan harta. Maksud zuhud dengan manusia, maknanya tuan-tuan, kita berhati-hati di dalam berkawan. Kita berpada dalam berkawan. Sebab apa tuan-tuan, hari ini banyak kawan makan kawan. Zuhud dengan manusia ni apa? Kita menjauhkan diri daripada manusia seperti mana kita menjauhkan diri daripada harta benda. Itu adalah lebih baik kata Nabi SAW pada zaman kita. Kita menyendiri. Itu ada istilah dalam kalangan ulama sufi sebagai al-uzlah. Uzlah ni apa? Kita menyendiri diri, mengasingkan diri. Kita nak bercampur dengan orang. Sebab apa? Kalau bercampur dengan orang, macam-macam hal terjadi. Mengajak kepada perkara yang kemungkaran. Kadang-kadang kalau kita tak buat, serba salah. Kawan mengajak mengumpat, kok kita tak mengumpatkan, orang kata kita ni kolot, orang kata kita ni poyo lah, belagak alim lah kan. Kalau tak mengumpat, orang mengata kita. Tapi kalau mengumpat berdosa. Sebab tu Nabi kata yang paling baik pada kita itu apa? Duduk diam-diam, pedulikan orang lain. Tak payah layan dia. Biarlah dia nak mengumpat ke, dia nak memfitnah ke, biar lantak dia lah. Kan? Kita jaga diri kita. Kita jaga kita. Kan? Hadis ke-40. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Takunu fitnatun na'imu khairu minal muttaji' hatta la ya'manu ar-rajulu jalisahu." Ini keadaan Nabi SAW kata, akan terjadinya fitnah pada akhir zaman yang mana orang yang an-na'im, orang yang tidur itu adalah lebih baik daripada orang yang
bersandar. Hatta la ya'manu ar-rajulu jalisahu. Sehingga kan seorang itu tidak lagi berasa selamat dengan sahabat rapatnya sendiri. Nabi kata akan berlaku fitnah pada akhir zaman yang mana orang yang tidur adalah lebih baik daripada bersandar. Maksud dia apa? Tidur lagi baiklah pada kita bangun. Kan? Itu maknanya. Nabi suruh kita tidur je. Sebab apa? Sebab fitnah yang terlalu dahsyat yang berlaku pada akhir zaman. Tuan-tuan tengoklah keliling tuan-tuan hari ni. Bermacam-macam fitnah yang keluar. Di masjidnya sekian. Di bahagian pemerintahnya sekian. Di bahagian kampung pun sekiannya. Bahagian masjid kita pun sekiannya. Macam-macam fitnah yang berlaku di sekitar kita. Lepas tu Nabi kata, pada ketika itu, tidur adalah lebih baik pada bersandar. Tidur lagi baiklah pada ketika itu. Buat tak tahu. Jangan kita masuk campur dalam fitnah tersebut. Sehingga kata Nabi SAW, bagi tahu dahsyatnya fitnah pada zaman itu, seorang lelaki itu, dia dah tak berasa aman dengan orang baik, kawan baik dia. Sepatutnya kawan baik dia percayalah. Orang yang dipercayai kawan baik dia. Tetapi pada akhir zaman, pada zaman itu kata Nabi, kawan makan kawan. Kawan pun tak boleh percaya zaman sekarang ni tuan-tuan. Sebab apa? Banyak kawan yang makan kawan. Hadis yang terakhir. Nak menghabis ni kan. Hadis ke-41. An Ali alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhafu ala ummati fitnatan akhafu alaiha minan nisa'i wal khamri. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ma akhafu ala ummati, tidaklah aku takut daripada umatku fitnatan, suatu fitnah yang lebih dahsyat, akhwafu, yang lebih aku takuti ke atas mereka daripada fitnah wanita dan fitnah arak. Maka ini fitnah yang besar yang melanda kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu fitnah wanita dan fitnah arak. Dan sebagai penutup tuan-tuan, inilah pengakhiran kitab Al-Arba'in. Saya memohon kepada Allah, kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, agar menerima penulisan ini sebagai satu amalan yang bersih daripada segala sifat riak, serta memberikan ganjaran ke atasnya. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar dan maha memperkenankan. Penulisan ini selesai ditulis pada waktu asar, hari Khamis, penghujung bulan Sya'ban pada 1403 Hijrah, bersamaan 1983 Masihi, di Tonja ataupun di Tangier. Dan saudaraku Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Latif bin Abdul Ghani Jasus, ataupun beliau inilah yang kalau kita baca pada awal kitab ini, beliaulah yang meminta kepada Said Abdul Aziz untuk menghimpunkan 40 hadis ini, dan Said Abdul Aziz memberikan amanah kepada beliau untuk mensyarahkan kitab 40 hadis karangan Said Abdul Aziz ini. Jadi terhasillah kitab ini. Kitab ini kitab syarah bagi Al-Arba'in Al-Aziziyah. Tapi tulisan ni kecil-kecil tuan-tuan. Kau baca pun poning kepala. Tulisan bahasa Arab yang kecil-kecil. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita syarahkan pula untuk syarahan daripada kitab tersebut. Wallahu'alam tuan-tuan. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang pengajian kita. Daripada pengajian yang pertama sehinggalah kepada pengajian yang hari ini. Saya mohon maaf segala kesalahan, terkurang, terlanjur kata. Dan sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ijazahkan kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah yang saya ambil daripada guru saya Sayyid Abdul Mu'in bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, yang beliau ambil daripada ayahnya, iaitu penulis Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala anhu. Mudah-mudahan pembacaan kitab kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus menjadi asbab untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walafu minkum tuan-tuan, ada rezeki kita jumpa lagi. Kalau bukan di laman sosial pun kita jumpa di realiti mungkin. Kalau tidak pun mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam walafu minkum. Kita taguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.